Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton dan pelayar YouTube. Tahniah kerana anda masih berada di sini bersama kami di webinar amalan penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang bagi tahun 2021. Untuk pengetahuan anda semua, sesi webinar ini merupakan satu kerjasama bersama Institut Perguruan Guru Malaysia, Institut Pendidikan Ilmu Khas dan juga Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Nama saya adalah Raja Nadiah binti Raja Zaharuddin Shah, Guru Cemerlang Pendidikan Muzik DG44 dari SK Sungai Pesala, bertindak sebagai moderator bersama jurubahasa isyarat iaitu Muhammad Hakim bin Azhari yang merupakan seorang pelajar PISMP Pendidikan Khas Masalah Pendengaran SEM 8 yang sedang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Kami akan bersama anda pada slot yang kedua ini yang bertajuk Peer Deck on Track. Penonton yang dihormati, izinkan kami memperkenalkan ahli panel bagi slot ini. Beliau merupakan seorang guru yang sangat hebat. Beliau ialah Puan Zarina binti Hashim yang mengajar di SMK Mak Mandin, Butterworth, Penang. Bidang kepakaran beliau ialah mata pelajaran Bahasa Inggeris. Okey, dengan ini kami ingin mempersilakan Puan Zarina untuk berkongsi kaedah dan juga teknik amalan penyampaian PDPR yang bertajuk Peer Deck on the Track. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton yang sedang menyaksikan siaran secara langsung di pelantar YouTube di kediaman masing-masing. Semoga semua berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya Cikgu Zarina binti Hashim, Guru Cemerlang Bahasa Inggeris, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Mak Mandin, Pulau Pinang. Hari ini saya ingin berkongsi satu teknik pengajaran yang sangat menarik untuk diaplikasikan dengan pelajar-pelajar cikgu semua. Tajuk pembentangan saya adalah PDEC on Track. Tujuan teknik ini diperkenalkan adalah untuk meningkatkan peratus kehadiran murid semasa PDPR dengan menggunakan aktiviti yang interaktif dan sangat berkesan kepada guru dan pelajar. Next. Okey, baiklah. Gambar rajah menunjukkan analisis kehadiran murid semasa PDPR yang saya jalankan dengan pelajar saya, masa yang diambil untuk setiap kelas dan bilangan latihan yang saya berikan kepada pelajar. Okay. Daripada sini cikgu boleh lihat ada peningkatan dari segi kehadiran yang sangat ketara pada bahagian kehadiran. Baiklah, selepas menggunakan aplikasi PDEC, ternyata kehadiran pelajar saya telah menunjukkan peningkatan yang sangat membanggakan. Next. Okey, seperti yang kita semua maklum, pengajaran dan pembelajaran dalam norma baharu adalah sangat mencabar, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan dengan format baharu pada tahun hadapan. Oleh itu, kehadiran pelajar dalam kelas secara atas talian amatlah penting supaya penilaian secara formatif dan pentaksiran berasaskan bilik darjah dapat dijalankan walaupun secara maya. Saya percaya terdapat pelbagai strategi dan pendekatan yang ada pada masa sekarang. Tetapi PDEC adalah pelengkap kepada semua permasalahan ini. Next. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan langkah-langkah atau proses yang saya lakukan sebelum dan semasa menggunakan PDEC. Langkah yang pertama, pelajar akan membuat bacaan atau aktiviti yang berkaitan tajuk yang akan diajar di rumah masing-masing. Strategi ini juga dinamakan sebagai flip classroom. Kedua, saya akan maklumkan kepada kelas untuk bersedia dengan Google Meet dan pautan Google Meet akan diberi kepada pelajar di dalam WhatsApp kelas. Ketiga, apabila saya berpuas hati dengan bilangan pelajar yang ada di dalam Google Meet, saya akan kongsikan pautan PDEC di dalam peti pesanan Google Meet
Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan PDEC dengan pelajar-pelajar cikgu. Okey, pertama sekali cikgu type di URL di atas ni, pedec.com. Okey. Okey, selepas tu cikgu akan dapat paparan seperti yang tertera di atas. Okey, di sini cikgu pergi kepada teacher login. Di sini cikgu klik di bahagian login with Google. Selalunya saya akan gunakan akaun MOE. Okey, ini adalah paparan untuk PDEC. Okey, daripada sini cikgu terus pergi kepada create a lesson. Okey, di sini daripada sini cikgu pilih di atas ni ada tab add-on. Okey, cikgu klik dekat add-on di situ. Okey, dan seterusnya cikgu pergi kepada PDEC for Google Slide add-on dan terus kepada Open PDEC add-on. Untuk pengetahuan cikgu, PDEC ni boleh digunakan untuk beberapa subjek lain lagi. Okay, sebelum kita nak share dengan pelajar, make sure cikgu dekat atas ni cikgu tulis tajuk supaya senang nanti kita nak cari balik file kita dalam Google Drive. Okay. Contoh ini satu. Okay. Sekarang cikgu nak share kan dengan pelajar. Okay, cikgu pergi dekat start lesson di sini, tekan start lesson. Okay. Okay, once cikgu tekan start lesson, dia akan keluar paparan ni. Okay, paparan ni sebenarnya untuk cikgu pilih sama ada cikgu nak buat dengan pelajar secara real time ataupun cikgu nak bagi dekat pelajar buat ikut masa yang mereka free. So akan pilih instructor based activity. Okay, ini paparan yang di mana cikgu akan nampak berapa orang pelajar yang join PDEC ni. Okay, sekarang dia pilih waiting for student kan. Okay, so cikgu pergi dekat cikgu klik dekat give students a link. Klik, bila cikgu klik link tu dia dah copy. So cikgu nak share kat mana link tu? Okay, cikgu boleh share dalam mana-mana group lah, group kelas cikgu dalam WhatsApp ke. So bila cikgu dah berpuas hati yang semua pelajar dah join, dah klik link PDEC ni, so cikgu boleh start kelas. Contoh dekat pelajar dia juga akan dapat paparan yang begini. Okay, nanti saya akan tunjukkan paparan untuk pelajar. Okay, apa yang pelajar nampak dan apa yang cikgu nampak. Okay, selepas cikgu dah tunjuk ini dekat pelajar ni, mereka boleh start tulis mereka punya respon. Ini adalah contoh respon pelajar. Okay, di sini pelajar bernama Ahmad. Jadi cikgu juga perlu maklumkan kepada pelajar supaya mereka menulis nama mereka di bawah setiap respon ya, supaya cikgu boleh kenal jawapan tu daripada siapa. Okay, sekarang jadi Ahmad, contoh pelajar cikgu yang pertama, dia tulis sekarang. Kalau cikgu ada banyak pelajar, jadi respon tu akan ada di bawah lagi lah. Pelajar yang lain respon mereka akan ada di bawah. Okay, cikgu nak pergi kepada slide seterusnya. Cikgu klik arrow di sebelah kanan bawah ni. Okay, klik. Okay, katakan ini adalah aktiviti seterusnya. Okay, pelajar perlu fill in the missing letter. Okay, contoh. Dan cikgu juga akan dapat one of one response. Maksudnya ada seorang pelajar yang bagi respon. So cikgu lihat respon dia. Sekarang pelajar tersebut sudah tulis nama kat atas ni, nama daripada Ahmad. Ini adalah jawapan dia. Okay, jadi begitulah proses seterusnya. Cikgu akan tunjuk slide dan pelajar akan bagi respon ataupun jawapan dalam slide. Jadi kalau ada banyak pelajar, banyak respon lah, cikgu kena lihat dia punya respon, dan kalau ada yang cikgu nak betulkan, cikgu boleh betulkan dan cikgu maklumkan di mana. Sebab sekarang kita lagi masih dalam Google Meet, jadi apa-apa pembetulan, apa-apa maklumat cikgu nak bagi tahu pelajar, cikgu akan maklumkan dalam Google Meet. Cikgu nak pastikan yang pelajar yang tak sempat join ni, dia pun juga boleh buat dekat sini. Cikgu jangan tekan end lagi kat bawah ni, jangan tekan end. Cikgu biar je slide ni. Lepas tu pelajar-pelajar lain yang sudah habis kelas dengan cikgu berinteraksi dengan pelajar yang tak sempat masuk tu, cikgu kena gunakan mungkin medium lain seperti WhatsApp atau Telegram, maklumkan dalam grup. Pelajar sekian-sekian, sila betulkan jawapan kamu dan sebagainya. Jadi inilah salah satu cara yang saya gunakan untuk kelas online saya semasa PDR. Baik,
Sebentar tadi adalah saya tunjukkan video cara penggunaan kepada guru. Okay. Sekarang saya nak tunjukkan ini adalah paparan untuk guru dan pelajar. Jadi gambar yang pertama itu adalah paparan pada laptop ataupun komputer guru dan iaitu slide. Gambar yang kedua adalah paparan dalam komputer cikgu juga tapi dalam bentuk respon pelajar. Okay. Jadi cikgu boleh tukar di antara slide dan respon pelajar. Okay. Okay. Yang gambar yang ketiga pula adalah paparan di telefon bimbit pelajar. Jadi pelajar akan menulis jawapan ataupun menaip jawapan mereka menggunakan kotak yang disediakan di dalam paparan tersebut. Okay, next. Okay, ini juga adalah paparan untuk guru dan pelajar. Okay, sama juga seperti yang saya sebutkan tadi, cuma di gambar yang ketiga, okay, cikgu perhatikan di gambar yang ketiga tu, okay, di situ pelajar di sini boleh juga melukis ataupun menaip jawapan mereka, okay, untuk memberi respon kepada soalan yang diajukan oleh guru. Okay, next. Okey, ini adalah contoh respon pelajar yang saya jalankan dengan pelajar saya dalam menggunakan aktiviti PEDEC. Okey, pelajar akan menulis, menaip ataupun melukis dan mengikut kreativiti mereka masing-masing lah. Okey. Jadi dan kita juga boleh baca setiap respon dan boleh betulkan, okay, pada masa yang sama. Okey, next. Okey, jadi PEDEC ini banyak memberi faedah kepada pelajar. Okay, contohnya, pelajar akan lebih bersemangat, okay, untuk menyertai kelas secara online dan juga mereka akan aktif. Maksudnya dari mula mereka masuk ke dalam platform PEDEC ni, mereka akan sentiasa diberikan tugasan, okay, dan setiap aktiviti mereka akan dipantau secara atas talian. Okay. Di samping itu mereka juga boleh memberikan respon tanpa rasa segan kerana hanya guru sahaja yang dapat melihat respon mereka. Okay. Pelajar-pelajar yang lain tidak dapat melihat respon pelajar yang lain. Okay. Okey, dan di samping itu juga pelajar juga akan lebih kreatif dan seterusnya bermotivasi untuk menyertai kelas secara atas talian cikgu. Okay, next. Okay, ini adalah kesan kepada guru. Jadi penggunaan PEDEC ini bagi saya akan sangat memudahkan tugas guru walaupun mungkin pada peringkat awal perlukan sedikit persediaan iaitu penyediaan Google Slide dan sebagainya, tetapi hasil kerja murid boleh dipantau dan diberi penambahbaikan secara terus. Okay. Di samping itu juga guru boleh menjalankan penilaian secara formatif. Okay. Maksudnya cikgu nak menilai pelajar di akhir pembelajaran pada hari tersebut. Jadi cikgu boleh gunakan aktiviti ini untuk maksud tersebut. Di samping itu pentaksiran berdasarkan bilik darjah juga boleh dijalankan. Okay. Next. Baik, dari segi cabaran untuk murid sudah tentulah ketiadaan peranti atau capaian internet yang terhad merupakan cabaran yang sangat besar, okay, buat masa sekarang. Okay, manakala bagi guru perlu persediaan awal dan sedikit pengetahuan berkenaan teknologi yang berasaskan maklumat seperti penggunaan Google Slide, Google Meet, Google Drive dan juga aplikasi PEDEC. Ini kerana untuk menjalankan kelas secara atas talian, penggunaan pelbagai platform tidak dapat dielakkan. Okay, cikgu perlu gabungkan penggunaan seperti Google Meet dan juga PEDEC dan juga Google Slide untuk menjalankan aktiviti ini. Okay, dan juga aktiviti lain saya percaya. Okey, dari segi ibu bapa perlu memberi sokongan moral, okay, dan memantau pelajaran anak-anak di rumah supaya segala aktiviti yang dirancang oleh guru dapat dijalankan dan objektif dapat dicapai. Okay, next. Baiklah, sebagai penutup, penggunaan PEDEC adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan kehadiran pelajar dan seterusnya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Ia juga boleh digunakan semasa pengajaran secara bersemuka dan sesuai untuk semua mata pelajaran dengan pelbagai tahap pembelajaran. Okay. Yang penting tidak kiralah seberapa canggih pun teknik yang kita gunakan, jika tiada pelajar, pembelajaran tidak mungkin akan berlaku. Oleh itu, setakat ini sahaja perkongsian daripada saya. Semoga kaedah ini dapat dimanfaatkan untuk semua anak didik kita di masa hadapan. Sekian, terima kasih.
Baik. Okey, baik. Terima kasih Puan Zarina atas perkongsian tadi. Sangat-sangat menarik. Pertama kali saya dengar aplikasi PEDEC. Ramai juga yang mengatakan bahawa pertama kali mereka mendengar aplikasi ini. Sangat bagus. Dengan ini, kami akan bacakan beberapa soalan daripada penonton. Puan Zarina Okey. dapat menjawab. Salah satu Okey. daripadanya ialah daripada Ami Kaltum Zabidi. Soalan adalah, adakah pelajar perlu download PEDEC tersebut, aplikasi tersebut? Baik, soalan yang baik. Okey, pelajar tidak perlu download apa-apa aplikasi. Mereka cuma klik link yang cikgu sediakan sahaja di Google Meet atau di WhatsApp dan sebagainya. Okey, itu adalah salah satu yang sangat membantulah. Jadi pelajar, maksudnya dia tak perlu nak download apa-apa aplikasi. Itu yang menariklah. Dia tak menggunakan data ataupun wifi yang banyak untuk membuat aplikasi PEDEC ini. Oh, so hanya guru sahajalah yang perlu download ya? Ke Tak, dia tidak tak juga? perlu download pun. Dia cuma perlu kepada web, just type PEDEC tu, kita cuma login saja. Tak perlu download apa-apa aplikasi pun. Okay, alright. Soalan kedua ya Puan. Okey. Daripada Encik Ahmad Halmi Hamil. Soalannya adalah, murid boleh tulis serentak ke? So mungkin soalannya adalah, adakah dia secara live? Jawapan yang kita dapat tu. Ya, betul. Maksudnya kalau cikgu ada 20 orang pelajar, cikgu akan dapat semua respon daripada 20 orang pelajar secara serentak. Selepas cikgu tunjukkan slide tu, pada masa yang sama cikgu boleh tunjukkan respon pelajar. Cikgu yang boleh nampak sajalah respon pelajar tu kan. Jadi bila mereka dah type semua, jadi 20 orang pelajar punya jawapan tu cikgu akan dapat lihat secara live. Itu yang menarik Okay, tentang okay. PEDEC tu. Okay. Menarik, menarik. Okay, satu lagi soalan. Di mana ya? Okay, dari Puan Zarina binti Zainul Abidin. Ada limit penggunaan ke? Contoh masa ke, tempoh ke? Okey, setakat ini saya dah jalankan dengan pelajar saya selama 3 jam non-stop. Memang tak ada limit. Dan pelajar-pelajar memang mereka engage, macam mereka sangat mereka masa 3 jam tu dipenuhi dengan aktiviti yang memang menarik. Mereka pun tak ada masa untuk nak buat aktiviti lain. Semua concentrate untuk buat aktiviti yang saya sediakan untuk mereka. Jadi memang selama 3 jam tu memang mereka berada dalam talian lah dan membuat aktiviti mengikut apa yang saya plan pada hari tersebut. Bagus juga sebab kadang-kadang ada setengah aplikasi yang kita perlu, Ya. dia ada time limit yang kita perlu beli. Ya. Lepas tu kemudian kita kena keluar balik, masuk balik kan. Bagus, bagus. Betul. Betul-betul. Lagi satu soalan daripada Puan Wong Pohsim. Okey, soalannya Okey. adalah, untuk guru dan murid, ada tak kelebihan selain menggunakan aplikasi teks? Aplikasi teks. Okey, selain daripada aplikasi teks, cikgu juga boleh bagi instruction dalam dalam PEDEC add-on tu. Dia ada beberapa slide, dia ada text slide, dia ada draggable slide, dia ada instruction slide. Jadi kalau cikgu nak bagi instruction, cikgu boleh pilih slide yang ada instruction. Maksudnya di situ pelajar tak boleh, cikgu tak boleh tengok respon pelajar. Dia cuma boleh bagi instruction. Contoh cikgu nak bagi, okey, sila buka muka surat berapa dalam buku teks, sila jawab soalan. Lepas tu cikgu sediakan slide yang seterusnya untuk pelajar type jawapan. Okey. Jadi pastikan slide yang cikgu nak gunakan untuk pelajar tulis respon tu, dekat bawah tu dia ada student write your response or draw your response. Okey. Jadi selain daripada teks, dia juga boleh draw, boleh lukis. Itu yang menarik tu. Dan dia sangat sesuai untuk pelajar-pelajar pada pelbagai peringkat umur, bukan sahaja untuk pelajar mendengar, pelajar pendidikan khas pun boleh, pelajar prasekolah dan sebagainya, semua sesuai. Okey. So adakah cikgu perlu sediakan slide tu, cikgu boleh sediakan awal ataupun boleh buat on the spot, atau yang mana lebih baik bagi pandangan Cikgu Okey. Zarina? Pengalaman saya lah, saya selalu akan buka dahulu Google Slide tu, ada PEDEC tu, saya akan pilih dulu slide yang bersesuaian dengan kita punya aktiviti pada hari tersebut lah. Jadi itu adalah persediaan cikgu lah, persediaan awal. Cikgu kena macam kita buat PowerPoint lah, kita kena buat dulu slide tu, kita kena pilih slide mana yang kita nak gunakan sebab dia ada 3 peringkat. Okay? Dia ada pre-lesson, dia ada while lesson dan end of lesson punya slide. Jadi cikgu boleh pilih slide yang disediakan oleh PEDEC tu untuk cikgu sesuaikan dengan aktiviti cikgu. Jadi dia ada memang dah ikut dia punya stage pre, while dengan post aktiviti.
Jadi sangat menarik lah kita boleh gunakan untuk especially yang post activity tu, cikgu boleh gunakan macam buat reflection lah dengan pelajar-pelajar. Okay. Macam yang ada seorang cikgu rasanya, Puan Lim Okay. Swee Lu, dia mengatakan PDX seperti PowerPoint, ya. Tidak, tetapi kita boleh set latihan di dalam, guru yang control site yang dilihat oleh murid. Begitu, betul ya? Okay, baik. Ya, dia memang menggunakan PowerPoint. Jadi kita boleh import PowerPoint yang kita sedia ada. Tapi kita kena pastikan untuk pelajar tulis respon tu, kita ambil slide yang disediakan oleh PEDEX. Yang dekat bawah tu dia ada tulis student write your response. Jadi bila ada slide yang sebegitu, di situlah kita boleh lihat respon pelajar secara live. Kalau cakap cikgu import PowerPoint daripada yang cikgu buat sebelum ni, dia cuma boleh boleh tengok sahajalah. Dia tak boleh type respon, tak boleh type jawapan dalam tu. Itu beza dia dengan PowerPoint. Tapi dia actually Google Slide tu adalah PowerPoint juga, tapi dia secara online kan? online kan. So kemungkinan untuk pada kita pun tak berat kita nak share kan. Kita kadang-kadang internet pun kita tak boleh nak jamin kan. Kadang-kadang internet slow, internet laju kan. So ada seorang ni dia tanya, Sofia M. Kamal, kajang yang dibuat itu ada penulisan ke? Di mana boleh baca penulisan itu? So Puan Zarina ada tak buat apa-apa penulisan? Okey, sebenarnya ini adalah salah satu daripada saya punya kajian tindakan lah. Okey, masih lagi dalam proses untuk publishkan. Okey, mungkin dalam masa terdekat tahun hadapan ke mungkin akan adalah. Tapi memang tak banyak kajian yang dijalankan tentang pendek ni. Okey. Betul-betul sebab di sini pun ramai yang menyatakan ini kali pertama yang mereka dengar. Saya pun kali pertama dengar pendek ni. So sangat-sangat bagus kan. Sebab ramai yang tengah guna Zoom, Google Meet. Ya, betul. So murid pun mungkin dia nak something new kan, something fresh. So this is betul. very good, sangat bagus. Cuma ada seorang ni mengatakan dalam satu slide pembentangan penuh, beberapa aktiviti PEDEX yang sesuai diberi kepada murid. Betul? Okey, betul. Okey. Ada lagi soalannya, kejap ya. Daripada Huda Zahri, kita dapat kenal pasti tak student mana yang respon? Okey, itu soalan yang bagus. Okey, PEDEX ni dia ada yang berbayar dan ada yang percuma. Okey, kalau kita bayar, okey, dia akan appear lah nama responden tu, nama pelajar. Okey, tapi kalau secara percuma, apa yang saya lakukan, saya suruh pelajar saya tulis nama mereka di bawah setiap respon tu. Jadi kita adapt lah. Kita adapt lah dengan teknologi yang sekarang ni kan. Kita suruh pelajar tulis nama mereka. So murid pun kena biasakan tulis nama? Tulis nama dekat bawah so kita tahu siapa yang bagi respon tu. Unless kalau berbayar baru ada dia automatic keluar nama ya. Berbayar baru ada. Jadi tak perlulah kita nak bayar kan. Kita pernah terjadi ada murid yang dia tak tulis nama dia? Cikgu boleh kenal pasti. Cikgu dalam Google Meet kan, cikgu akan bagi tahu lah, okey. Pelajar-pelajar sekalian, okey, jawapan ni, okey, sila tulis nama untuk jawapan ni, cikgu maklumkan dalam Google Meet. Maksudnya pada masa yang sama, Google Meet pun cikgu on juga untuk cikgu berkomunikasi kan, nak cakap dengan mereka, nak bagi tahu, okey, soalan ni tak betul, soalan ni perlu penambahbaikan dan sebagainya. Jadi Google Meet pun perlu juga kita gunakan pada masa yang sama. Okey. So Encik Abdul Hafiz bin Musa mencadangkan bahawa Cikgu Zarina boleh buat live khas PEDEX tutorial A to Z. So rasanya ramai yang akan kongsi. InsyaAllah, saya memang dalam proses pun. Cuma sekarang ni saya cuma share dengan kawan-kawan yang ni lah, yang satu sekolah dan sebagainya. Soalan pada Wong Posim. Murid menghadapi masalah data tak cukup untuk join dalam PEDEX. Maksudnya adakah dia menggunakan data yang sangat banyak? Adakah aplikasi dia macam berat? Dia tak ada aplikasi, dia mereka tak perlu download apa-apa. Cuma mungkin internet lah, line internet tu kena steady lah. Kena ada line yang agak stable sebab kalau kelas cikgu berterusan selama 3 jam dan sebagainya, memerlukan line yang bagus lah kan. Okay? Kalau kawasan-kawasan yang pedalaman tu mungkin ada masalah sikit lah. Rasanya line itu adalah memang satu perkara yang biasa, kekangan yang memang biasa kita hadapi PDBR ni. So kita pun tak boleh nak expect yang terlalu banyak daripada murid. Kalau yang memang tak ada line, kita pun tak boleh nak buat apa kan. Janji guru ada inisiatif, betul cikgu? Ya. Okey. Saya dah guna PEDEX tetapi dia tidak boleh draw.
Tapi tulis teks Tak saja boleh draw? daripada Wong Po Sim ya. Oh, okey. Mungkin cikgu pilih slide tu dia tak ada yang tulis draw, student draw your response. Cikgu kena pilih slide yang ada tulis student draw your response. So kalau cikgu pilih yang draw your response tu dia juga boleh gunakan teks. Kalau guna teks saja tak boleh draw, tapi kalau pilih slide yang dalam PDF add-on tu pilih student draw your response, dia boleh buat dua-dua, boleh draw dan boleh tulis, boleh type. Oh, so kita boleh set sama ada kita nak murid menulis sahaja atau Ya, melukis ya. Kita boleh pilih dan slide yang menulis dalam dan PDF. melukis. Ya, betul betul. Okey, cikgu Betul. mengajar sekolah menengah. Pada pendapat cikgu, adakah ini sesuai untuk murid tahun 1, tahun 2, untuk murid-murid sekolah rendah? Ya, memang tadi saya ada tunjukkan dalam video kan, memang dia ada sediakan slide untuk kindergarten pun ada, untuk yang menengah rendah, dan cikgu rasa sesuai untuk sekolah rendah, pendidikan khas dan sebagainya. Okey. Dan juga ada untuk pelbagai subjek lagi, bukan sahaja subjek bahasa Inggeris, boleh gunakan untuk subjek matematik. Kan dalam video tadi ada contoh pelajar kena lukis graf, untuk subjek sains dan sebagainya. Okay. Ada banyak lagi subjek lain yang Okey. boleh kita gunakan. Okey, baik-baik. Cikgu Sains Kelas Hujung. Ni nama YouTube dia. Okay. Soalan dia, macam kita dah buat PowerPoint, bolehkah kita convert kepada PDF? Okay, Maksudnya dia dah cikgu dah set buat dalam PowerPoint. PowerPoint? Ya. Okay. Okay, cikgu boleh import PowerPoint cikgu tu masuk dalam yang Google Slide tu. Okay. Cuma kalau cikgu nak pelajar type jawapan dalam slide yang cikgu dah sediakan tu, cikgu pilih slide dalam PDF add-on tu yang student boleh draw, boleh type your response. Lepas tu cikgu copy lah cikgu punya soalan tu dalam yang slide daripada PDF tu. Okay. Cikgu copy slide yang cikgu dah buat, masukkan dalam slide PDF. So bila dah ada dekat bawah tu student write your response, so mereka boleh tulis lah, cikgu boleh nampak on the spot. Jadi boleh dapat terus respon, tak perlu kita nak kemudian suruh pelajar hantar, kita nak kena tanda, pelajar nak kena ambil gambar kan, nak kena hantar dekat cikgu. 2 kali kerja. Jadi saya rasa sesuai lah untuk So kita gunakan. hanya sediakan tempat untuk murid menjawab lah, tempat Ya, isi betul, jawapan. betul. Okey, Betul. faham. Okey. Puan Azlina Yusof menyatakan bahawa penulisan Jawi kurang memberangsang jika kita menggunakan PDF. Okey, mungkin kena explore lagi lah dalam PDF tu. Mungkin cikgu boleh buat PowerPoint cikgu sendiri. Mungkin cikgu masukkan dalam tu. Mungkin sebab dia boleh draw, mungkin mereka boleh tulis daripada yang slide yang untuk draw tu. Mungkin dia boleh buat sedikit tulisan Jawi kan daripada situ. Dia boleh draw dengan pen, dengan highlighter, semua ada. Mungkin daripada situ boleh Betul. buatlah untuk aktiviti Rasanya jawapan. kita pun kena explore kan, sebab kita belum Ya. explore, belum cuba, kita pun belum Ya, tahu kan. betul. Ya. Okey, so daripada Sebat Ilmu Official, sepanjang Puan Zarina menggunakan PDF ini, ada tak kekangan yang pernah berlaku? Selain Okey, daripada cabaran internet selain internet atau saya rasa ataupun sebab apa? adakah murid yang memang tidak melibatkan diri dalam aktiviti, ada tak? Okey, setakat ni bila macam contoh saya ada 22 orang pelajar. Jadi yang masuk mungkin dalam 18. Jadi respon pelajar dalam PDF tu saya akan ambil gambar dan saya akan letakkan dalam WhatsApp kelas. Jadi dia akan beri motivasi kepada pelajar lain untuk menunjukkan hasil kreativiti masing-masing. Jadi dengan secara tak langsung saya menarik pelajar lah untuk join saya punya kelas PDF pelari tersebut, untuk join Google Meet dan juga buat aktiviti dalam PDF. Itu yang saya lakukan sebelum ni. Jadi memang memberi kesan lah. Pelajar-pelajar lain dia tengok okey pelajar ni dah buat dah bagi jawapan, boleh lukis dan sebagainya. Tu saya share dalam grup kelas. Dia yang tak masuk tu pun akan masuk lah. Itu yang sangat menarik tu. Cikgu pandai nak tackle murid lah. So murid tengok Ya kena mesti masuk kan. kena pandai, betul. Okey, daripada Suraya alias 30 days trial je. Lepas 30 hari kena bayar ke? Okey, kalau cikgu mula-mula guna memang dia bagi trial. Dalam masa trial tu memang cikgu boleh tengok lah yang pelajar mana yang masuk kan, dan cikgu boleh gunakan yang teacher dashboard. Tapi selepas 30 hari memang tak adalah yang premium tu. Premium tu macam kita tak boleh buka teacher dashboard, kita tak boleh tengok pelajar mana yang masuk. Sebab tu saya suruh pelajar tulis nama.
Jadi pada masa sama kita boleh gunakan walaupun benda tu kena berbayar, tapi saya rasa benda tu sangat menarik, jadi takkanlah sebab kena bayar kita tak nak gunakan. Itulah. Betul-betul. Cuma ada yang dia kan line tak bagus luar bandar. Jam live jam nyatakan line tak bandar. Itu adalah satu kekangan bagi mereka lah. Yalah. Kesian Itu juga memang tak kan. dapat I nak mean kita elakkan dah dia banyak lah. apps yang menarik kan. Betul. Tapi bila kekangan internet tu sangat kesian. Okay, dengan ni terima kasih sangat Puan Zarina. Terima kasih kongsikan satu aplikasi yang sangat baru, sangat menarik. Ramai orang yang sangat teruja pada slot ini. Okay, sekian sahaja penyampaian pada slot yang kedua ini.